laut terbuka, laluan terlindung dan perairan dalam, pembangunan Tanjung Manis di peringkat awal hanyalah tertumpu kepada industri perkayuan semata-mata, iaitu sejak 1990. Sehinggalah dapat diakses melalui udara dengan pembukaan lapangan kapal terbang baru di Jerijeh, di mana pembangunan terus dipelbagaikan kepada Kompleks Pelabuhan Perikanan Laut Dalam pada 2004, kawasan industri pembinaan kapal pada 2007, serta kluster industri minyak sawit dan hub halal Tanjung Manis pada 2009. Melihat kepada perkembangan ekonomi ini, Tanjung Manis kini dijenamakan semula menjadi kawasan T-Mega, langkah strategik untuk pembangunan di P206 Tanjung Manis. Tanjung Manis yang terdiri daripada dua dun ini diwakili oleh Tuan Haji Yusof Abdul Wahab. Dan kawasan ini sudah sebati dalam diri beliau yang membesar di Kampung Paloh, Tanjung Manis. Bekas jurutera profesional berketurunan Melanau ini mula menjinakkan diri dalam politik apabila aktif melibatkan diri dalam program anjuran wakil rakyat di kawasan, dan ini banyak mendedahkan beliau kepada keperluan dan permasalahan rakyat yang sebahagian besarnya terdiri daripada Melanau beragama Islam. Tuan Haji Yusof pada PRU 14 merupakan calon muka baru yang berentap 1 lawan 1 dengan Fadilah Sabali, calon amanah menggunakan tiket PKR, juga seorang jurutera, dan menang dengan majoriti 8,674. Hari ini merupakan hari pertama perjalanan saya dan kru TVS ke Tanjung Manis dari Sibu, dan perjalanan kami mengambil masa lebih kurang sejam 10 minit. Namun bagi yang memulakan perjalanan dari Serike, kami difahamkan perjalanan akan mengambil masa lebih 2 jam kerana terpaksa melalui Jalan Sibu juga, walaupun sebenarnya jarak Serike dan Tanjung Manis ini tak jauh. Tapi waktu perjalanan ini akan jauh lebih singkat, lancar dan paling penting selesa dengan siapnya projek Jalan Pasir Sibu Tanjung Manis sepanjang 17 km tidak lama lagi. Projek jalan pintas ini merangkumi pembinaan sebuah jambatan merentasi Batang Rajang dan bakal merancangkan ekonomi masyarakat di zon tengah Sarawak seperti Tanjung Manis, Sibu, Belawai dan Kuala Rajang. Membangunkan infrastruktur jalan di kawasan yang terpisah oleh sungai seperti di Parlimen Tanjung Manis ini adalah sedikit mencabar. Begitu juga dengan jambatan. Di Pulau Bruit contohnya, ketika ini Pulau Bruit dihubungkan oleh 2 terminal feri. Pertama yang kami telah naiki ini iaitu feri Batang Paloh. Manakala di sebelah timur pula feri Muara Lasa yang membawa penumpang ke Daro. Menggantikan perkhidmatan feri Batang Paloh ini tak lama lagi ialah jambatan Batang Paloh yang dijangka siap pada suku ketiga tahun 2023. Jambatan sepanjang 1.7 km ini bukan sahaja akan memudahkan perjalanan dan pelbagai urusan penduduk ke bandar berdekatan, tapi juga membawa masuk pembangunan lain ke kawasan. Kerana kami difahamkan, jambatan ini mampu menampung dan membawa masuk paip besar bersaiz 550 mm. Jadi, dengan adanya jambatan ini nanti, bekalan air maupun elektrik dapat disambung terus ke kawasan Pulau Bruit. Manakala bagi yang ingin berurusan dengan pejabat daerah, jabatan kastam, jabatan imigresen, pejabat pos dan banyak lagi perkhidmatan, semuanya di sini. Bangunan pencakar langit setinggi 16 tingkat ini merupakan pusat pentadbiran sehenti menempatkan pelbagai jabatan kerajaan dan badan berkanun dalam usaha memberi perkhidmatan yang lebih efisien kepada masyarakat di kawasan. Masyarakat tak perlu lagi berulang-alik ke Mukah, Sibu dan Serike untuk urusan berkaitan kerana banyak perkhidmatan boleh diakses di bawah satu bumbung. Dengan pembangunan kemudahan yang berterusan, kepelbagaian ekonomi yang terus berkembang serta kapasiti menerima industri yang pelbagai, Parlimen Tanjung Manis bersedia melangkah ke hadapan.